lah nak cepat lagi. Tak kemajuan langsung. Nampak ni tu. Ni nak cuba. Minta tolong ni bang. Minta tolong ni bang. Klik. Mai tak klik langsung bang. Bagi kat depa, bagi depa susun hang klik je. Dah. Nak mic lah. Tak ada apa? Tak share? Tak share? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما tak ada sensitivity apa. Allahumma zidna wa la tanqusna wa'atina wa la tahrim alaina Allahumma hdina bihadika wansurna bi'aunika ya arhamar rahimin اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا رب العالمين
Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat, malam ni walaupun kita tak ada kelas seperti mana jadual mingguan kita, tapi saya rasa macam tak maulah nak buang masa, terutama sekali anak-anak pius ni. Kita tak maulah bagi mereka kekosongan. Jadi insya-Allah kesempatan ni kita ambil, kita buat secara langsung daripada pius, daripada siaran ini kita adakan di Dewan Pengajian Pusat Ihya Us-Sunnah Bukit Cabang lah, bersama dengan anak-anak pelajar pius. Dan malam ni saya pilih sebuah hadis, iaitu hadis yang masyhur dengan hadis Jibril. Dan hajat sayanya insya-Allah anak-anak pius akan hafaz hadis ini. Tak panjang mana pun, 8 baris ya, tak panjang pun sebenarnya. Ulama-ulama dulu, ulama muhaddisin dulu mengapai banyak lagi, beribu hadis, berpuluh ribu hadis, kan? Kita ni kerana kesibukan dunia tu banyak sangat, kita anggap kata kita tak ada kesempatan. Sebenarnya Allah tu adil. Seperti mana Allah bagi kesempatan, beri ruang kepada umat terdahulu, macam tu juga Allah bagi ruang, peluang kepada kita. Cumanya atas diri kita. Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak mengubah, Allah Taala tidak akan mengubah nasib seseorang itu sehingga dialah yang mengubah. Maknanya kalau kita nak, kita dapat. Kalau kita tak nak, kita akan mencari berbagai helah dan alasan. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril. Hadis ini di kalangan ulama muhaddisin menyebut hadis ini sebagai hadis Jibril. Kita ambil hadis ini yang diriwayat oleh Imam Muslim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Ibn Hajar Asqalani telah mensyarahkan hadis ini. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya melalui riwayat Imam Muslim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال al-imanu an tu'minu billahi. Tu jatuh tu dalam apa nama risalah tu, risalah yang ustaz bagi kat hangpa tu jatuh. Tolong tambah. Tambah apa dia? An tu'mina. Al-iman an tu'mina billah. Tambah an tu'mina. An tu'mina billah. Tu'mina tulis ni.
An tu mina. An tu ada tu mina ya, kamu tambah tu mina. An tu mina billah. An tu mina billah jatuh kan, tak ada tu mina tak ada kan. Kamu tambah di tu. An tu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa. Sampai situ saja perkataan Nabi SAW. Apa ya? Kamu tanda ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda buat kurungan tak apa. Buat kurungan. Lepas itu. Thumma intalaqa falabithtu maliya. Ini perkataan Umar. Thumma intalaqa falabithtu maliya. Itu perkataan siapa? Perkataan Umar, perawi hadis ni, sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab. Thumma qala tu qala Nabi SAW, ya Umar, atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Daripada Umar radhiyallahu anhu. Okey, kita tengok maksud hadis. Tak tahulah kamu nak ambil masa lama mana, saya tak tahulah nak hafal hadis ni. Kita tak boleh buat alasan tak ada masa. Kan? Kita ada masa untuk makan, ada masa untuk tidur, kan? Takkan kita tak ada masa untuk menambah ilmu pengetahuan. Kita hafal hadis. Kalau kita kata kita cinta kepada Nabi SAW, kita kena apa hadis ni bagi ingat. Hadis ni ustaz apa umur berapa? Tingkatan 6. Hampa ada ruang. Orang dulu bukan ada ruang sangat. Nak mengaji ni kena buat bendang, kena buat apa dulu. Kan? Buat bendang, motong. Kamu lah ni ayah mak kamu hantar pergi mengaji. Kan? Mengaji macam-macam lah tu. Ni mengaji buat bata, ikat bata. Dapat ilmu dunia, ilmu akhirat. Okey. Kita tengok maksud hadis. Umar, daripada Umar. Tambah daripada. Sebab dia sebut an Umar. Sini dia tak ada daripada. Daripada Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, satu ketika kami, yakni para sahabat, duduk di dekat Rasulullah SAW. Maknanya ada satu hari itu, Muhammad Saiful, satu hari itu, kata Umar, kami duduk dengan Nabi lah, duduk dengan Nabi. Tiba-tiba, itu pada tiba-tiba aja timbul. Itu dia terkejut. Timbul. Muncul alaina, di hadapan kami, seorang lelaki. Tiba-tiba muncul seorang lelaki, rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadith thiyab, yang bersangatan putih pakaian dia, baju dia. Kan? Putih melepak. Orang utara kata putih melepak baju dia. Maknanya tidak ada sebarang kekotoran. Okey. Sebab memang kita kena pakai pakaian yang
bersih. Dan pakaian yang paling utama warnanya putih. Macam tu ni. Syadidu sawadis sya'ri, dan bersangat hitam rambutnya. Baju dia putih, rambut dia hitam. Orang lah ni rambut warna merah. Tak tengok tadi kita makan kenduri tadi. Rambut merah, rambut perang, rambut jingga apa dah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tak boleh buat begitu, Muhammad. Kan? Kita tak kedua rambut warna parah sebab kita semua botak. Pun kan? Kita sudah botak, rambut tak ada, jadi tak boleh berwarna lah. Alhamdulillah. Pakaian dia warna apa? Warna putih. Macam Saiful, macam Salman. Pakaian warna putih. Rambut warna hitam. Salman rambut dia tak ada warna. Pasal apa? Rambutnya sudah hilang. Ustaz dah gondol kan. Okey. La yura alaihi atharus safar. La yura alaihi atharus safar. Tak ada langsung kesan-kesan dia tu seorang musafir. Baju dia putih gebu, putih melepak. Rambut dia hitam. Kan? Tidak ada padanya kesan-kesan musafir. Apa maksud kesan-kesan musafir? Kalau kesan-kesan musafir itu rambutnya kusut masai, berserabut. Kan? Baju dia kedot. Orang utara kata apa? Kedot. Apa dia? Orang selatan kata apa? Kedut. Orang selatan kata kedut. Orang utara kata apa? Kedot. Ketnya. Kan? Kalau rambut kusut, orang utara kata serabut. Serabai. Serabai. Orang kata serabut. Lagi apa dia lagi? Serabut lagi. Orang utara kata apa? Serabut ano? Wala ya'rifu minna ahad. Tak ada siapa berkenal dia. Wala ya'rifu minna ahad. Tak ada siapa pun yang mengenalinya. Pelik tak? Pelik lah. Maknanya kalau tak ada orang kenal dia tu tentulah bukan orang kampung tu. Kalau orang kampung tentu ada orang kenal. Kalau kita tak kenal mungkin ada orang lain kenal. Tak ada siapa yang kenal dia. Hatta jalasa ila Nabi. Yang pelik lagi dia. Dia mari dan dia pergi duduk kepada Nabi. Dia duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia sandarkan. Kalau orang utara kata dia pelaga, dia sentuh lutut dia ke lutut Nabi. Apa maksud dia Muhammad? Dia duduk berhadapan dengan Nabi. Sebenarnya hadis ni adalah hadis ni tu kita sebut hadis Jibril. Jibril ni dia datang nak apa? Nak mengajar kita cara beragama. Dan di antara di sini dia sebut apa? Dia ngajak adab-adab untuk menuntut ilmu. Maknanya bila kita menuntut ilmu ni kita mestilah berhadapan dengan guru. Tak boleh kita bagi sisi ataupun apatah lagi bagi belakang kita kepada guru. Makna kita kena duduk betul-betul menghadap guru. Orang putih cakap apa? Face to face. Muka dengan muka, bertentang muka. Jangan kita duduk tengok macam tu ya. Kan? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Apa maksud dia? Maknanya kena dia duduk dekat. Tak boleh duduk jauh. Kita kalau mengaji, kita kalau boleh nak cari tiang. Pergi duduk belakang. Nak duduk depan takut Tok Guru tanya. Siapa dia? Teringin nak tanya kita. Wa wada'a kaffa wa wada'a kafai ala fakhidai. Dia letak tangan dia di atas paha dia. Apa maksud dia? Dia tak buah. Dia tak main. Tak lah pergi sana ke sini, tak ada. Dia fokus. Dia pun fokus mengaji dia. Tak ada lah sekali main. Tak macam orang lain main handset. Kan? Mengaji tu duk main handset. Sekali duk sembang. Tak boleh. Tu orang kata tidak ada adab. Sebab tu orang mengaji
Ngaji tak berhenti tapi tak dapat apa. No? Antara puncanya apa dia? Tak ada fokus, tak ada adab. Faqala, dia duduk beradab dengan Nabi, letak pelaga lutut dia ke lutut Nabi dan dia letak tangan di atas paha dia. Kemudian dia kata, "Ya Muhammad." Lagi orang sahabat pakat terkejut bila dipanggil Muhammad ya. Patutnya dia kata apa? Wahai Rasulullah. Habis dia kata, "Ya Muhammad." Kan? Akhbirni 'anil Islam. Cerita kepada aku tentang Islam. Hai Muhammad, bagi tahu kepada aku tentang Islam. Dia ni tak kenal pun. Kami tak kenal dia. Dan duduk di hadapan Nabi, panggil siap Muhammad. Kan? Kemudian tanya pula tentang Islam. Dia ni nak mengaji tentang Islam ke? No? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata, bila orang tanya Nabi apa? Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ialah apa dia? Kamu mengucap bahawa tidak ada Tuhan yang paling layak disembah, diibadah kecuali selain daripada Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus salah, dan kamu mendirikan salat. Yang kedua, wa tu'tiyaz zakah, dan kamu mengeluar zakat, kamu membayar zakat, kamu memberi zakat. Memberi zakat. Mana? Zakat ni mana? Zakat harta. Dan zakat harta ni bukan nanti kita buat bendang ke apa, tak mesti. Bila kita ada duit, kita infak. Kita infak. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Wa tahijjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan haji di mana? Di Baitullah. Di mana tu? Di Mekah. In istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu berjalan padanya. Kita mampu. Ini dia panggil apa ni? Kita panggil apa ni? Rukun Islam. Rukun Islam. Cuba kita perhati dalam diri kita, ada tak benar ni? Kalau ada, alhamdulillah. Ada tak kita ni kita mengaku tak syahadah tadi ni? Syahadah kita sempurna tak? No? Syahadah ni dia apa nama? Dia ada anak kunci dia. Dia ada orang kata apa? Syahadah ni adalah anak kunci syurga. Syahadah ni adalah anak kunci syurga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga ialah la ilaha illallah. Kamu tahu tak anak kunci? Tahu tak? Anak kunci dia ada gigi tak? Kalau tak ada gigi boleh buka tak? Tak boleh. Macam tu juga dengan syahadah la ilaha illallah ni, dia ada gigi dia. Dan gigi dia ada 6 ke 7. Nanti insya-Allah ada ruang nanti kita belajar pula tentang gigi syahadah. Ada 6 atau 7. Gigi syahadah tu dia panggil apa? Syarat la ilaha illallah. Maknanya tanpa ada syarat ni, la ilaha illallah kita tak terpakai. Tak ada manfaat, tak ada faedah. Okey. Qala sadaqta. Kamu perbetul. Dia tulis itu apa? Sadaqtu, baris dia tu. Nampak tak? Kamu perbetul. Sadaqta. Tu jadi ta. Dhammah tu tukar jadi apa? Fathah. Dhammah tukar jadi fathah. Qala, yani qala Jibril, sadaqta. Kata Jibril, kamu betul. Kata Jibril, apa yang kamu sebut itu betul. Kamu betul wahai Muhammad, maksud dia. Bila Nabi ditanya tentang Islam, lalu Nabi jawab, Nabi sebut rukun Islam, dan Jibril dia kata betul. Kami para sahabat ni fa'ajibna lahu.
yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yang ni kamu kena buat dalam kurungan. Dalam tu dia tak buat apa pun. Sebab apa? Ini ialah perkataan Umar bin Al-Khattab. Ni. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu tu. Ini perkataan siapa? Perkataan Umar bin Al-Khattab. Perkataan Umar bin Al-Khattab. Buat dalam kurungan. Kamu tulis, kamu ketik itu perkataan Umar. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiq. Kami heran. Pasal apa? Dia yang tanya dan dia juga yang membenarkan. Biasanya orang tanya ni orang erti ke tak erti? Orang tak erti lah. Apatah lagi dia ni mari pada mana? Tak tahu kami seorang tak kenal dia. Pelik, kan? Qala, kata dia lagi, kata orang yang mari tadi lagi, fa akhbirni 'anil iman. Ceritakan kepada aku tentang iman pula. Tadi dah beritahu dah tentang Islam. Maka Nabi SAW ceritalah kepada dia Islam itu ada berapa? 5. Nak jadi Islam mesti ada 5. Kena apa dia? Mengucap, kena solat, kena zakat, kena puasa dan haji. Kita cek tengok dalam diri kita. Kalau kita tak semayang, layakkah kita digelar sebagai orang Islam? Kena semayang. Tapi alhamdulillah lah, kita anak-anak pius ni, kita solat tak? Solat, alhamdulillah. Dan Allah bagi kekuatan kepada kita pula untuk solat sunat pula, lebih pula lagi. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Nak terus mana lagi? Saya pun balik rumah semayang tak? Kalau duduk rumah semayang tak? Semayang. Sunat semayang tak? Dah. Salman, semayang tak sunat? Dah. Semayang hak wajib. Tu pun semayang awal waktu ke lewat? Lewat. Muhammad, lewat kan? Kau tak semayang langsung? Semayang? Cik Wan? Gelak. Tu nadak lah tu. Tak semayang. Berdosa. Masuk neraka. Tak boleh. Kena semayang no. Tak boleh tinggal solat. Kenapa? Solat tiang agama. Mana siapa yang tak solat, tak ada tiang lah agama dia. Runtuhlah. Okey. Dia tanya pula tentang iman. Bagi tahu kepada aku tentang iman. Qala Nabi SAW, al-iman wa an tu'mina billah. Iman itulah kamu beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, kamu beriman dengan malaikatnya. Wa kutubihi, kamu beriman dengan kitabnya. Apa dah kitabnya tu dah? Kitab apa? Al-Quran dan juga kitab-kitab samawi yang lain. Kitab-kitab yang lain sama lah, kan? Kitab lain tu kitab apa? Taurat, Zabur, Injil dan suhuf-suhuf yang lain. Kita beriman kepada, kita beriman bahawa kita yakin bahawa Allah Ta'ala seperti mana telah menurunkan Al-Quran, kitab kepada Nabi Muhammad SAW, begitu juga Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi-Nabi yang lain. Wa rusuli, dan rasul-rasulnya. Kita beriman dengan Muhammad, kita beriman dengan Musa, kita beriman dengan Isa. Mana kita beriman bahawa Allah Ta'ala seperti mana telah mengutuskan kepada umat akhir zaman ini rasul, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada umat-umat terdahulu akan rasul-rasul. Rasul yang paling banyak sekali umat mana? Bani Israel. Bani Israel. Bahkan kadang-kadang satu kawasan tu 2-3 orang Nabi. Contohnya macam Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam tu Nabi Musa pada Nabi Harun. Jaga orang yang sama, kan? Itu kita kita ikuti kisah Nabi Musa dengan Harun dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-A'raf, kan? Wal yaumil akhir, yani an tu'mina bil yaumil akhir, kamu beriman dengan hari akhirat. Kita yakin bahawa hari akhirat itu akan datang. Yakin tak? Mayang tak?
yakin kena tak semayang. Kalau kita yakin, sudah tentulah kita akan buat persiapan untuk berhadapan dengan hari kiamat. Kalau kita tak buat persiapan untuk berhadapan dengan hari kiamat, maknanya kita tak yakinlah tu. Kan? Wa tu'mina bil qadari khairih, dan kamu beriman dengan takdir baik, wa syarrihi, dan takdir buruk. Maknanya apa? Maknanya kalau Allah bagi kebaikan kepada kita, kita percaya bahawa itu adalah ketetapan, ketentuan daripada siapa? Daripada Allah. Kan? Kalaulah kita dah dapat keburukan, na'udzubillah, kita dapat benda yang tak elok, juga kita kata apa? Ini adalah ketentuan daripada Allah. Kita kata apa? Qaddarallahu. Kita kata apa? Qaddarallah. Kita kata inna lillah. Ini semua adalah takdir dan kehendak Allah. Bila semua itu takdir dan kehendak Allah, kita terimalah. Kan? Kita terimalah. Qala sadaqta, kata dia lagi, kata Jibril, sadaqta, kamu benar. Kata lelaki tadi, dia kata betul. Apa yang kamu cakap tu, bahawa yang dikatakan iman itulah beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan rasul-rasul, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada-qadar. Betul apa yang kamu cakap. Qala, kata dia lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Bagi tahu kepadaku tentang ihsan. Ihsan pula. Bagi tahu kepadaku tentang ihsan pula. Qala, kata Nabi SAW, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah, macam kita nampak Allah. Kan? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaulah kamu tak nampak Allah, makna tak boleh khayal kata kamu tu nampak Allah, dan memang kita tak nampak Allah, bukan? Nampak tak Allah? Tak nampak. Memang kita tak nampak Allah pun. Kalau kita tak nampak Allah, kita yakinlah bahawa Allah duk perhati kita. Ada tak? Ada tak kita berasa gitu? Kita duk berasa kata Allah duk perhati kita. Ada tak? Berasa? Macam mana kalau berasa kita nak lawan Allah? Kalau kita berasa Allah Ta'ala tu duk perhati kita, walaupun kita tak nampak dia, kita jadi lagu nah. Kita takut tak? Kita duduk dalam keadaan takut kepada Allah. Kan? Kita tak beranilah melanggar perintah Allah. Tak berani bantah suruhan dan tegahan Allah. Kan? Allah tak bagi kita mencuri, Allah larang kita mencuri, kita tak akan mencuri. Tidak? Allah larang kita daripada kita buat maksiat, kita tak akan berani buat maksiat sebab Allah duk perhati kita. Kan? Tapi tak ada benda tu kat kita, perasaan tu tak ada. Sebab itulah kita melanggar. Kita melanggar. Adapun orang mukmin, kan, orang yang ada ihsan dalam diri dia, dia tak berani melanggar suruhan dan larangan Allah. Pasal apa? Sebab dia merasai sepanjang masa Allah memerhati dia, mengintai dia. Tak? Kita kalau kita solat seorang-seorang macam mana? Kita rasa tak kehadiran Allah? Kalau kita solat seorang-seorang, kita solat lebih bagus daripada kita solat di hadapan orang, tu maknanya okeylah. Iman kita tu sangat baguslah. Tapi kalau kita seorang-seorang kita solat main-main, ya kan, ringkas-ringkas, tapi apabila di hadapan orang ramai kita perelokkan solat kita, makna apa? Something wrong. Ada benda tak kena lah. Maknanya kita solat tadi pasal apa? Nak tunjuk kepada orang. Tak betul lah. Kan? Jadi bagi orang yang ada ihsan, orang yang ada ihsan, dia duduk seorang ke, di hadapan orang ke, dia tak peduli. Dia hanya fokus kepada siapa? Pada Allah. Fokus kepada Allah. Qala, okey, apabila Nabi SAW babak kata ihsan tu bahawa kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah,
Dan jika kamu tidak melihat Allah, kamu yakin bahawa Allah sedang melihat kamu. Kita kena ada tu, rasa tu. Kita kena ada rasa apa? Allah sentiasa memerhati kita. Kita rasa, bagi ada dalam diri kita tu perasaan Allah memerhati, muraqabah. Allah yuraqibuna. Allah sedang mengintai kita. Seperti Allahu yarakum. Allah melihat kamu. Di mana pun kamu berada, seorang ke, duduk tempat sembunyi ke. Sebab apa? Sebab penglihatan Allah tidak ada siapa pun boleh menghalangnya. Allah tak ada siapa boleh halang penglihatan Allah. Kita duduk dalam dinding ke, dalam bilik ke, dalam tanah ke apa ke, semua Allah tahu. Okey, lalu dia kata lagi, qala fa akhbirni 'anis sa'ah, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Beritahu kiamat ku bila? Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Beritahu kepadaku tentang kiamat. Tanya kiamat bila berlaku, kan? Maka apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa maksud dia? Orang yang ditanya dan orang yang bertanya dua-dua tak tahu. Itu maksud yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya dua-dua tak tahu. Nabi pun tak tahu, orang yang tanya pun tak tahu. Yang tahu siapa dia? Hanya Allah. Kenapa? Karena Allah, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, tetapi aku sembunyikannya. Bila nak mari. Cuma adalah hadis sebut kata kiamat itu berlaku pada hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat tu orang jadi bagus. Orang takut kiamat tu. Mereka tak tahu tak kiamat tu berlaku setiap ketika. Kiamat berlaku setiap ketika. Apa maksud dia? Mana bila seseorang itu mati, maka kiamat itu bagi dirinya. Kematian itu adalah kiamat bagi dia. Orang tu bila mati, mana kiamat lah tu. Kiamat lah bagi diri dia. Cuma ada orang yang sempat berjumpa dengan kiamat yang besar. Ada orang tak sempat. Mana yang mati dulu tak sempatlah berjumpa dengan kiamat besar. Dia jumpa dengan kiamat kecil. Kiamat kecil tu apa? Kematian. Okay. Bila Nabi SAW kata hak yang tanya aku tak tahu, apa tak lagi hak yang ditanya, mana aku tak tahu, hang tak tahu, dia kata fa akhbirni an amaratiha, bagi tahu kepada aku tentang tanda-tanda, alamat-alamat kiamat. Bagi tahu. Alamat kiamat ni ada besar, ada kecil. Yang kecil itu banyak telah berlaku. Duk tunggu yang besar. Yang paling besar kali apa? Matahari naik di sebelah barat. Sekarang matahari naik belah nah. Tengok kalau esok ni hari Jumaat, esok ni tengok matahari naik belah barat. Dia turun lek petang, dia tak mau pergi mana dah, dia tunggu balik tu. Pasal apa? Esok dia nak naik pula. Jam kita. Nauzubillah. Tak maulah kita berjumpa dengan hari kiamat. Pasal apa? Sebab hari apabila berlaku kiamat, yang ada pada ketika itu adalah manusia-manusia yang jahat saja. Nauzubillah. Janganlah duk bercita-cita nak tengok kiamat. Bila Jibril lelaki ni tanya Nabi, bagi tahu alamat tanda-tanda dia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, bahawa di antaranya ialah pada wanita melahirkan tuannya. Ada gila ni? Ada dah. Apa maksud hari ni? Maknanya anak itu dia jadi tuan kepada mak dia. Tu. Anak jadi tuan kepada mak dia. Anak jadi bos. Kan? Pun dia perintah mak dia.
Salman, anak duk perintah mak dia, mak beli kain, mak beli baju. Itu dia tu. Kita jadi tuan kepada mak kita. Boleh tak tu? Tak boleh. Apa maksud ni? Di akhir zaman dekat nak kiamat akan lahir banyak anak-anak durhaka. Lahir anak-anak durhaka. Dia jadi bos, jadi tuan kepada mak dia. Anak durhaka kepada ibu bapa ni dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Dosa besar. Uququl walidain. Durhaka kepada kedua ibu bapa, dosa besar. Kemudian Nabi kata lagi, antaral hufata, kamu melihat di tanda-tanda kiamat lagi berapa? Apabila kamu mendapati orang-orang yang berkaki ayam, al-hufat, mana orang-orang yang berkaki ayam, al-urat, orang yang tak ada kain baju, mana orang miskin, ru'a asyah, yang mengembala kambing, duk belah kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membina bangunan. Maknanya orang miskin, sungguh kata dia miskin, tapi sebenarnya dia boleh buat rumah besar. Macam lah ni, sebab tak ada rumah. Payahlah kita nak jumpa orang tak ada rumah. Betul tak? Semua orang ada rumah. Semua rumah ada kereta. Kita tengok dulu dia tu susah ke min, kan? Tiba-tiba kita tengok tu dia. Terutama kalau kita nak tengok kereta banyak bila hari raya. Hari raya. Tengok tu dia rumah lekeh ya, tapi kereta ada 5 biji. Baru-baru pula tu. Kita beli hutang lah. Ni kan. Itu di antara tanda kiamat. Memang kita ni, zaman kita ni dekat sangat dah dengan kiamat. Pasal apa? Tanda-tanda kiamat tu sudah banyak. Tak tahu cek tengok kita derhaka ke mak kita tak? Duk merintah mak pak tak? Ada duk merintah mak pak tak? Kalau cara kita rajin duk menyusahkan mak pak kita, duk mengarahkan ibu bapa kita hak nu hak ni, tu maknanya kita termasuk apa yang Nabi sebut lah, jadi bos kepada mak pak. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Dia pergi macam tu ya. Oh, pelik tu. Kan? Summan talaqa, kata Umar. Kemudian dia pergi. Falabithtu maliya. Ini betul yang kata perkataan Umar ni. Lelaki itu pun pergi. Falabithtu maliya. Aku pun jadi cengang. Pelik tu dia ni. Kan? Mari tiba-tiba pergi pun tiba-tiba juga. Heran betul dia ni, mari di mana, planet mana, kan? Kata Nabi SAW, thumma qala, kemudian Nabi berkata, ya Umar, hai Umar, atadri manis sa'il, hai Umar, tahu tak siapa yang tanya tu? Umar, jangan duk lena. Hai Umar, tahu tak siapa yang bertanya tu? Qultu, aku kata, mana Umar jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Qala, kata Nabi, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia itu adalah siapa? Jibril. Allah Jibril, patut panggil Muhammad ya, patut masuk beradak dengan Nabi, pelaga lutut ya. Jadi makna apa? Maknanya Jibril datang kepada Nabi SAW bawa wahyu dengan merupakan diri dia sebagai manusia. Itu pun di antara cara-cara Jibril menyampaikan wahyu. Dia mari kepada Nabi dengan rupa manusia. Nabi kata fa innahu Jibril. Lepas tu dia mari buat apa? Atakum, mendatangi kamu, yu'allimukum, mengajar kamu, dinakum, akan agama kamu.
Maka daripada situlah kalau kita tengok di dalam syarah Sahih Muslim, dalam Fathul Bari pun ada dicerita oleh Imam Ibn Hajar, ulama menyebut bahawa kalau kita nak mengaji, kita tengoklah contoh yang ditunjuk oleh Jibril ketika dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa dia? Bila kita nak mengaji, kita kenalah sempurnakan adab-adab ketika belajar. Tak boleh kita ikut suka aja. Kena duduk beradab tok guru, tak boleh duduk sembang, kan? Tangan tak boleh lah duduk capai yang nu, capai yang ni, duduk main handset ke apa, tak boleh. Kena fokus. Kena fokus. Kemudian di antara adab yang disebut lagi di sini apa dia? Apabila ditanya kepada kita sesuatu benda, kalau kita tak tahu, kita tak boleh jawab kata I don't know. Sombong. Kita tak boleh jawab gitu. Bila kita tak tahu, kita tak boleh kata apa? Tak tahu. Kita kata apa? Wallahu a'lam. Minta maaf, saya tak tahu, wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab kita setiap ketika kita kena menyatakan kehebatan, kebesaran Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Kalau kita tahu pun kita habaq dan kita lapiklah, kita kata apa? Allahu a'lamu bis-shawab. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tentang yang lebih benar. Mungkin yang aku habaq ni tak berapa tepat. Tapi aku rasa lah, yang ni lah yang benar bagi pihak aku. Tapi yang sebenarnya di sisi siapa? Di sisi Allah. Allah yang lebih mengetahui. Anak-anak pelajar sekalian, hadis ini kita kena ingat dalam diri kita lah. Kenapa? Dalam dia ada 3 sendi besar. Yang pertama sekali rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiganya rukun ihsan. Dan juga diberitahu dalam hadis ni tentang tanda-tanda kiamat yang kita nak kena awasi lah. Kalau ada benda-benda tu yang disebut ni, maknanya kita kena bersedialah untuk berhadapan dengan kiamat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang mendapat pengajaran daripada hadis ini dan beramal dengan apa yang kita perolehi, agar kita akan dapat hidup selamat dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mula daripada sekarang ni kamu kena cari masa untuk menghafaz hadis ini. Tak boleh banyak pun, hafal sikit-sikit. Mula daripada an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, cukup itu, kan? Bainama nahnu julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam istala alaina, sari sikit sudah, sari sebaris tak parah, tak panjang mana pun. Moga-moga terzahirlah hakikat kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.